Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kami bertemu lagi dalam program yang saya anjurkan secara live. Prinsip saya adalah untuk membantu orang sentiasa mempunyai mesej yang positif, dan kepakaran saya juga adalah untuk membantu orang yang mempunyai masalah dari segi tidak ada semangat dan tidak dapat menunjukkan diri dengan baik, tidak ada identiti dan atau image yang bersesuaian, dan tidak dapat mendorong diri mereka untuk menjadi lebih positif dan menjadi seorang yang lebih maju ke hadapan. Jadi saya adalah Bro Azhar Hasu. Jika yang masih belum kenal saya dan sudah kenal saya, pasti anda tahu saya adalah founder kepada Islam United Foundation Malaysia, insya-Allah. Jadi pada hari ini, pada tengah hari sebelum Zuhur ni, saya ingin berkongsi berkaitan satu buku yang pernah saya baca yang telah ditulis oleh Samuel A. Seipert. Jadi Mr. Samuel ini dia menulis tentang 17 prinsip kejayaan W. Clement Stone. Jadi it is a very good book. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Believe and Achieve, yang berkaitan dengan 17 Principles of Success daripada W. Clement Stone. Jadi izinkan saya berkongsi, tapi kali ini bukan dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Melayu, insya-Allah. Dalam prakata buku tersebut ada menulis bahawa bantu orang lain agar mereka dapat membantu diri sendiri. Membantu cara itu lebih berharga daripada memberikan bantuan dalam bentuk fizikal. 17 prinsip kejayaan adalah panduan yang dapat digunakan oleh sesiapa sahaja bagi membantu diri sendiri mencapai kejayaan dalam hidup. Orang yang berjaya adalah orang yang bekerja lebih banyak daripada yang harus dikerjakannya. Jadi maksudnya dalam prakata menyatakan bahawa orang yang berjaya biasanya melakukan sesuatu yang luar biasa, lebih daripada orang lain. Dalam pendahuluan buku tersebut, ada menyebut bahawa bila sesuatu yang kita kerjakan tidak berjalan dengan baik, amat penting ketika itu untuk kita ingat kembali apa prinsip asas sesuatu perkara atau benda yang kita lakukan. Ya, setiap perkara ada prinsip-prinsip asas yang membentuk perkara itu. Bila usaha kita menuju kejayaan, menemui jalan buntu, contohnya kita dah stuck, kembali semula kepada prinsip-prinsip asas untuk mencapai kejayaan. You go back to the principle, go back to the foundation. Dan mungkin dalam usaha kita memburu kejayaan, ada prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk cara yang tidak betul atau tidak sepenuhnya. Jadi cara aplikasi itu cara yang salah. Kedua, mungkin juga ada prinsip-prinsip yang telah kita tinggalkan atau tidak digunakan tanpa sedar. So itu merupakan kadang-kadang suatu punca bahawa ilmu itu tidak kesampaian. Kejayaan itu juga relatif. Dia adalah sasaran yang terus bergerak. It's a moving target. Kejayaan tidak pernah dicapai sepenuhnya. Setiap tahap kejayaan akan ada tahap kejayaan yang selepasnya. Sekali kita menentukan batas kejayaan yang akan kita capai, berarti kita menentukan perhentian berakhirlah dalam perjalanan hidup kita kejayaan itu. Jadi kita tidak perlu berhenti dari sentiasa mencapai kejayaan. Itu menurut buku daripada Samuel. Dan prinsip-prinsip mencapai kejayaan dapat bertahan sepanjang masa sebenarnya. Ia bukan sahaja prinsip kejayaan orang dahulu, tapi juga prinsip mencapai kejayaan bagi orang yang inginkan kejayaan pada masa sekarang dan masa depan. Jadi 17 prinsip mencapai kejayaan ini dalam buku ini adalah cukup efektif dan cukup meyakinkan kalau kita melihat kepada detailnya. Sebelum saya masuk kepada apakah 17 prinsip kejayaan yang tertulis dalam buku ini, mungkin saya berkongsi sedikit apakah mukadimah yang ada di dalam definisi 17 prinsip mencapai kejayaan ini. Menurut buku ini, ia adalah amat memalukan kalau setiap generasi baru perlu mencari cara untuk meraih kejayaan dengan mencuba-cuba, sedangkan prinsip-prinsipnya amat jelas. 17 prinsip mencapai kejayaan ini, serba guna ni, sudah teruji oleh waktu. Berjuta orang sudah mendapat manfaatnya. Jadi prinsip ini akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih tinggi. Seperti kemampuan hidup lain, semakin kita mengamalkan 17 prinsip ini, semakin kita mendapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita. 17 prinsip kejayaan ini pula akan dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, bahagian sikap. Kedua, kepribadian. Ketiga, persaudaraan. Keempat, intelek. Dan kelima, kerohanian. Jadi saya berhenti di sini dahulu. Mudah-mudahan bila kami berjumpa sekali lagi, saya akan berkongsi pecahan dan detail yang telah ditulis
di dalam 17 prinsip kejayaan ini, dan dan terutamanya 5 bahagian ini, apa yang terkandung dalam 5 bahagian yang boleh saya kongsikan dan boleh kita terapkan dan boleh kita gunakan insya-Allah untuk menjadi seorang yang berjaya. Kepada semua sahabat saya dekat luar, saya memang suka berkongsi sesuatu yang berkaitan dengan kejayaan, sesuatu yang berkaitan dengan positivity, dan sesuatu yang boleh membakar semangat kita menjadi seorang manusia yang lebih baik, dan kemudian dengan kita menjadi berjaya, kita boleh memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Jadi percayalah, insya-Allah petang ni kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.